Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita masih lagi bersama dengan kita Munyatul Musalli. Munyatul Musalli dalam bab syarat-syarat semaya. Kita berada dalam bab syarat sembahyang. Syarat semaya berapa perkara ada? Syarat sah solat tu ada berapa perkara? 9 perkara dalam kitab kita ni disebut ada 9 perkara syarat sah semaya. Kita ayat baru ni ke syarat ni maksudnya apa? Syarat ialah suatu perkara yang tidak sah semaya dia kecuali ada syarat, tapi syarat ni tidak termasuk dalam semaya. Syarat tu tidak masuk dalam semaya. Tapi dianya tak sah semaya kalau tak ada syarat. Jadi yang pertama kita telah baca dah, yang pertama mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu semaya. Kita nak semaya ni mesti kita yakin waktunya masuk dah. Kalau tak yakin lagi tak boleh semaya, tunggu dulu. Syarat yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Kita mesti menghadap ke arah kiblat. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat ni wajib dalam semaya sebagaimana dan dua semaya wajib. Syarat yang keempat, mengetahui kaifiat semaya. Mengetahui cara-cara semaya. Lagu mana nak semaya ni? Yang kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang keenam, kita sekarang ni sudah berada dalam yang keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Jadi kita mesti suci semua tempat. Tubuh kita kena suci, tempat kita semaya, jadah kita tu kena suci, dan juga kain, pakaian kita tu kena suci. Ini syarat nak semaya, mesti suci daripada benda-benda ni. 3 perkara ni, tubuh suci, pakaian suci, tempat juga kena suci. Itu syarat sah semaya. Dan janganlah bersentuh dengan suatu suku. Suatu suku ini makna suatu bahagian. Satu bahagian daripada tubuh kita ni jangan sentuh daripada badannya dengan najis. Pada geraknya dan diamnya. Waktu kita bergerak jangan sentuh dengan najis. Waktu kita diam jangan sentuh dengan najis. Kalau sentuh batal sembahyang kita. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya. Tiada sah sembahyang serta dengan suatu daripadanya. Daripada kalau kita sentuh dengan benda-benda yang kotor. Atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Kita tanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Tanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, itu batal juga. Pasti molek masalah kita hari ini payah. Seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya. Anjing kita ikat tangan, kita semaya. Itu dia panggil sentuh tali, ikat anjing, batal lah semaya dia. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya dengan kita tidak bersentuh. Maknanya sebelah kita ni ada najis. Kita semaya tapi kita tak sentuh dia. Dia dekat dengan kita, tepek dengan kita. Tak tersentuh dengan dia. Dia tiada mengapa. Tidak jadi kesalahan, tidak batalkan semaya. Naknya bersentuh dengan dia ataupun menanggung najis. Kemudian dia jelas kepada kita perkara yang dimaafkan, di antara najis-najis yang dimaafkan. Dan dimaafkan tempat istinja. Apa dia makna tempat istinja? Tempat istinja iaitulah tempat keluar najis. Dengan umpam batu dimaafkan. Maknanya kalau kita buah hadas besar atau kecil, besarlah umpamanya. Kalau kita cuci dengan batu, dia mesti akan ada kesan-kesan daripada
najis tu. Akan ada. Tak bukannya cuci dengan batu tu pun cuci dengan air. Kalau cuci dengan air, bukan cuci dengan molek, bau lagi. Sabun, bau juga. Itu dimaafkan. Di antara najis yang dimaafkan, iaitulah tempat tu ya. Tempat keluar najis tu. Jadi kalau salah tubik sakit perut, dia sembuhlah lain, tak boleh. Kena basuh juga. Situ saja dimaafkan. Ada. Dan dimaafkan tempat istinja. Tempat istinja tu tempat keluar najis. Di punggung kita tu. Situ dimaafkan. Dan sedikit darah. Darah sedikit tubik ni, maaf, dimaafkan. Darah nyamuk, darah apa. Jadi kita boleh semaya, tak payah basuh. Dan tahi lalak. Lalak mari singgah atas kita ada tahi dia. Itu dimaafkan. Dan tanah jalan raya yang najis. Orang panggil seluk ni. Kalau hari hujan, kita jalan atas tanah, mesti akan ada kaki kita. Seluk ataupun pasir-pasir, tanah-tanah selekat kaki. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Dan darah tumor. Apa dia tumor? Tumor ni bukan apa dia? Tumor ni macam kecil lah. Darah dia tu dimaafkan. Dan kutu anjing. Kenal ke tidak ni budak-budak ni? Kenal Dan darah bisul. Kalau bisul kita pecah tengah maya, tak apa. Dan nanah. Nanah tubik kita ni jangan nanah hak tercela lain jangan. Nanah tubik mana? Kita tengah maya pecah kudis kita. Itu tak dimaafkan. Dan danur. Apa makna danur? Danur ni air yang keluar dari mayat atau bangkai yang suci. Itu mana danur. Dan air kuman yang ada baginya bau. Air kuman ada bau. Dan jikalau sembahyang ia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya, dengan tiada mengetahui akan dia, atau dengan lupa, kemudian teringat, nasaya wajib mengulangi akan dia. Jadi kalau kita sembahyang, tapi tubuh kita ada najis yang tidak dimaafkan. Ada tai kering, gop-gop, kita jalan-jalan sejak. Kita terlupa nak basuh. Sudah maya baru teringat, jadi mengikut dalam kitab kita ni, dia kata, tiada dimaafkan. Mesti kena basuh, ulai balik semaya. Pasal dia kata, kenapa kamu tidak berhati-hati sebelum semaya? Bapa tak berhati dulu. Kali ini kita balik semula kepada masalah kita tadi. Masalah yang ke-6. Iaitulah masalah menanggung najis ataupun bersentuh dengan najis. Dalam masalah ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah jelas kepada kita beberapa perkara syarat-syarat dalam masalah ini. Masalah mesti bersih daripada pakaian kita kena bersih, tepak bersih, dan juga tubuh badan kita kena bersih. Yang pertama tadi, dalam kitab yang ke-6, dia kata jangan bersentuh ia suatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya. Atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Kita tanggung sesuatu ni berhubung dengan najis. Kita tanggung dia. Seperti ia menanggung akad tali yang terikat pada umpam anjing dan lainnya. Anjing ni kita ikat tangan kita. Jadi anjing itu najis, maka batal sembahyang. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya dengan kita ada bersentuh. Kalau tak sentuh tak apa, walaupun dekat dengan najis.
Jadi perbahasan di sini kita detailkan sedikit kerana benda ni benda masalah besar dan memang banyak masalah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab dia Raudhah At-Talibin. Raudhatul Talibin. Raudhatul Talibin ni kitab yang besar, ada belah jilid kitab. Imam Nawawi kata rahimahullah taala benda-benda perkara-perkara yang dipakai oleh orang semaya al-musalli wajib pakaian dia tu bersih. Yang pertama bersih, yang kedua pakaian ni tidak kena najis. Sama ada dia bergerak dengan kita tarik ataupun dia tak bergerak. Seperti ekor kain serban ni. Ekor serban bergerak. Kalau kena najis, tak boleh. Kalau nak ekor kain serban kita ni, waktu kita sujud, dia akan jatuh atas najis. Umpama kita semaya tepak tengah jalan raya. Tepi kita tu ada najis. Ekor serbannya panjang. Bila kita sujud, ekor ni kita duduk atas najis. Maka batal semaya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia pegang tali atau pegang kain di tangan dia ataupun dia ikat kain atau tali di kaki dia, ujung kain tu najis. Maka di sini ada 3 pendapat ulama Syafi'i. Asahhuha kata Nawawi, pendapat yang paling kuat saya dalam mazhab Syafi'i, tabtul salat, batal semaya dia. Jadi itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kalau ujung najis. Ujung dari sana najis, tengah ni tak. Ataupun benda ni bersambung dengan najis. Seperti tali duduk di tekuk angin. Tali duduk di tekuk angin. Tali itu tabak di tekuk angin, heret mari sini. Kita pegang tangan dia, kita maya, batal maya. Karena dia panggil bersentuh dengan najis. Baik. Wa in kana muttasilan bi tahir. Kalau tali kita ni terikat kepada benda yang bersih. Benda tu pula diterikat kepada 2 kali dia panggil. Tali kita ni ikat ke benda lain. Benda tu sentuh dengan najis. Alah kau nak jadi pula. Ni yang ketiga, masalah ketiga. Seperti kita ikat tali kita ni di kayu yang ada di tekuk angin. Angin tu ada ikat kayu tekuk. Ikat rata tekuk. Faham? Jadi tali ni ditambak di rata tu. Bukan tambak di tekuk angin. Tambak di rata yang ada di tekuk dia. Ataupun tambak di hemah. Hemah ni melata najis juga. Tak batal maya. Lam tabtul, kata Nawawi tak batal. Faham? Hak batalnya lagu mana? Hak batalnya kita ambil tali, kita tambak terus ke binatang. Ambil tali tambak terus ke binatang. Tapi kalau tali kita ni bukan tambak kani, kita tambak di pelekah yang ada di tekuk dia tu. Maknanya dia akan orang tak panggil tambak kani. Dia tambak ke apa dia panggil rata tekuk dia. Itu dia panggil sudah berlapis. Tali kita ni yang kedua dah, rata tu sentuh angin, maka tak batal maya. Masalah tu. Apa awak? Payahlah nak bicara. Di sini. Kita kena payah sini yang pertamanya kalau sentuh direct. Kalau tak sentuh direct, berapik yang muka lain, maka batal atau tak batal maya. Di sinilah ada masalah yang timbul. Masalah menanggung najis dengan sentuh dengan najis. Menanggung najis. Kalau nanggung najis, kita tak atas kepala kita. Ambil botol. Botol ni, ada najis dalam botol. Kita tengah maya, kita ambil botol ni, dekat kali kita. Allahu Akbar. Ayah nak tahu benda ni? Okey. Itu dipanggil menanggung ke menyentuh? Menanggung. Maka batal. Walaupun najis dalam botol. Tapi kalau sentuh, lain. Sebab kita tidak sentuh zat najis. Dia sudah ada lapis, ada buku dia. Dia duduk dalam botol, duduk dalam plastik. Kita tak sentuh botol najis. Kita sentuh plastik. Itu dia panggil tidak batal. Ini penjelasan agak susah sikit, agak rumit sikit. Contoh sekarang ni anak kita mari kat kita. Anak kita mari kat kita.
Dia pakai baju, pakai seluar. Orang Melayu pula dia kata budak tak Jawi najis. Mana najis dia? Di mana najis budak tak Jawi? Dalam konek dia anak kata. Nampak ke tidak? Tak nampak. Duduk tempat dia. Ada ke tak tahu. Mana kita tidak sentuh budak tu. Kita sentuh dengan pakaian dia mari. Jangan tanggung. Kalau dukung dia, lain kita. Kalau sentuh dengan dia, lain kita. Maka di sini, kita faham daripada Nas Imam Nawawi ni, bersentuh dengan angin tadi. Direct tak boleh. Tapi kalau berlapik dengan salih so lagi, tak batal. Jadi hamba setakat ni sudah cari 2-3 kitab Jawi. Di mana kau sumber asal cerita ni mari? Sentuh dengan budak batal mayat. Jadi kita faham dalam kitab Imam Nawawi, tidak batal. Jadi kalau anak kita mari, jangan duku dia ya. Dia sentuh hari tak tepi tak. Itu satu masalah. Masalah yang kedua paling berat lagi lah ni, anak kecil hak pakai pampers. Pakai pampers. Mesti dia penting dalam pampers. Kalau dia begok, mak dia kena basuh dulu atau busuk nak payah lah kau buang busuk. Tapi kalau dia pakai dah, budak tu mari sentuh dengan kita. Batal ke tak batal payah? Ini masalah berat, masalahnya berlaku, memang berlaku di setiap rumah. Orang ada anak kecil akan menghadapi masalah. Ada setengah orang terpaksa tunggu untuk lelaki balik kerja pukul 4 baru maya tahu. Pasal anak tak tidur. Nak maya takut mari setuh. Mari setuh batal maya. Nak suruh orang jaga tak ada orang. Jadi masalah ini menjadi perbincangan di kalangan ulama. Ramai di kalangan ulama, bukan pendapat hamba. Ulama-ulama sekarang ini mengatakan la harj. Tidak menjadi kesalahan, tidak mengapa kalau setuh. Tapi jangan dukung dia. Dalam mazhab Syafi'i, beza di antara menanggung dengan menyentuh. Kalau dukung, tak. Tayyib. Mari tak terima lah kau nak buat. Tengah kita duduk rokok, jemaah ikan naik atas belakang kalah. Tengah kita duduk tayak, mari tak terima. Maka di sini ada masalah lain tiba. Masalahnya kalau dia mari, duduk tak terima nak buat lakonan, kita kena kuih biar suruh duduk bawah. Jangan tanggung dia. Baik, sebelum kita kuih turun, tu bukankah dia duduk atas kita? Maka di sini dia ambil pendapat Nabi SAW pernah dia pakai kasut semaya. Nabi kita semaya dengan kasut dia. Tiba-tiba Nabi kita tahu kasut tengah semaya. Sahabat-sahabat pecah belakang kasut mereka. Sudah semaya, sahabat tanya, Ya Rasulullah. Rasulullah kata, apa pecah belakang kasut ni? Orang kata, tak pecah mana Ya Rasulullah? Tengok Rasulullah pecah, kami pecah. Takut tahu semaya dengan kasut. Nabi kata tidak. Tengah aku semaya ni, Jibril mai royak kat aku. Bahawasanya di kasut aku ni ada najis. Lepas aku buat. Jadi perbahasan ulama mengatakan, kalau dia mari, naik muka atas kita, jangan bawa lama, tolak lalu turun. Pokok. Jangan tanggung dia. Tolak tepi itu, dia kias kepada hak Nabi SAW. Walaupun ada najis di kaki dia, di kasut dia, tapi Nabi kita pecah. Dia tak ulai balik mayat. Masalah ini memang masalah yang agak panjang, menjadi perbincangan yang agak susah. Dia orang kita pun sudah sepati dengan perkara ni supaya nak terima. Tapi kita terpaksa kena baca molek-molek nas kitab. Imam Nawawi contoh, nyanyi kalau sentuh direct tak boleh. Mana kalau najis duduk tubuh budak. Selanjang bogeng mari, lain si pengah situ, kita restup. Itu tak ada kita. Ini memang batal. Supalah sentuh hanyi direct. Hani. Masalah yang kedua ni, masalah budak pakai yang molek. Pakai yang comel, tidak najis dia pakai dia. Cuma dia ada najis di dia. Supalah dengan anjing yang ditambak tali, tengah tali itu ada pelekah dia, ikat tekuk anjing, tak batal kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab dia Raudhah At-Talibi. Itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama masalah menyentuh dengan benda-benda yang gerak. Ini satu pendapat, satu pandangan. Tidak semestinya kita kata kita kena pakai. Ini satu pandangan ulama-ulama, dia tak tinggal satu perkara. Alim ulama kita, rahimahumullah, Muhammad mati. Muhammad hidup lagi, sentiasa berfikir. Sentiasa mengkaji, kias kepada masalah-masalah ada dalam kitab ni. Lagu mana nak menyelesaikan masalah yang baru timbul. Masalah yang baru timbul. Kita tidaklah tawasuk, selalu buka doa. Siapa orang kata, macam mana budak ni? Ambil hadir Rasulullah, dukung, nak cucu dia mayat. Rasulullah pergi buka pintu, isteri dia ketuk pintu. Lalu ni kita bicara dalam masalah. Hani, in kana muttasilan bi tahir. Wa dhalika at-tahiru muttasilan bi najasah. Ini Nabi Nawawi buat contoh.
Contoh dia je. Ikat tali di tekuk anyi. Di tekuk dia tu ada benda lain. Ada kain kau, ada rata kau, ada apa, ada kayu. Ikat kayu. Kayu tu kena dia, mana berlapis dua. Imam Nawawi kata, lam tabtul. Ini dipanggil dalam kitab Rawdatul Talibin. Juzuk yang pertama. Muka surat 247. Yang masalah yang kedua pula. Tali, masalah tali tu lagi. Kalau lah tali ni, tali kita semaya ni. Tak habis semaya, kita contoh lain pula. Tali, kita ikat ke kapal. Ikat ke perahu tali. Kita tengah maya, kita pergi ke tali. Sedangkan dalam perahu tak ada najis. Dalam kapal tak ada najis. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau dia ikat di tempat yang bersih, bukan lagi ikat di najis, ikat di kapal besar. Lam tabtul ala sahih, tak batal juga maya. Fair. Tali kita ni ikat ke kapal. Dalam kapal tak ada najis. Tapi tempat kita ikat tu di tiar, satu tiar yang tidak najis, maka tak batal. Jadi serupa dengan masalah ni, timbul masalah orang pakai tali ni. Main ni, pakai ikat tekuk ni. Kita ikat tali kita ni, dia akan naik ke sebuah rumah ni. Walaupun atas-atas ada tai cicak ke, tai gapo ke. Tali tu tak ada masalah. Orang tak panggil menanggung najis. Siapa dia kata tanggung najis? Tu imam duduk sini. Tali duduk baju dia. Orang ni dipanggil menanggung najis. Ini satu masalah. Persoalan-persoalan yang agak timbul di kalangan masyarakat. Sedangkan benda tu tidak. Dalam kitab lama sudah ada. Imam Nawawi kata ikat tali ke kapal. Kapal tu bawa najis. Ada najis. Tapi jangan pergi ikat di najis dia. Lama ambil tali tu pengen ikat jambai kapal. Nanti saya cerita lah. Ni ikat di dia di kapal. Supaya kata supaya yang masalah, ikat mic ni. Daripada tempat kita duduk ni, mic ni akan pergi ke ibu dia. Akan pergi ke amplifier. Habislah dekat tu. So, tu kira lah amplifier tu naik pula atas menara, jumpa tak cicak atas tu. Siapa dia suruh cari atas rumah ni? Pokok kita ni terlalu dipanggil tasyaddud. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabah, kata Nabi. Siapa dia mayuh dalam urusan agama ni, kekak siapa tak nak bergerak ni, ghalabahu, dia akan kalah. Kalau akhir tak nak buat benda. Itu contoh 2-3 perkara yang masih boleh dibincang lagi. Ini kitab Imam Nawawi rahimahullah taala sangat baik. Nama dia Rawdah At-Talibin. Rawdah At-Talibin, dia telah menyebut masalah yang tersebut. Jadi banyak lagi perkara-perkara insya-Allah taala dalam perbincangan-perbincangan selepas ini kita akan bincang khusus dalam masalah bab taharah. Dalam kitab taharah kita akan masalah khusus. Sekarang ini kita telah kumpul, ada lejnah pengumpul kita, salah seorang ustaz kita kumpul ni. Beberapa masalah at-taharah dia timbul di kalangan masyarakat Melayu. Jadi insya-Allah perbincangan secara luas kita akan bentai dalam satu seminar mengenai fiqh at-taharah. Mungkin peringkat negeri atau peringkat lebih lagi insya-Allah taala. Kita bincang secara terbuka, dikumpul oleh ulama-ulama, barulah kita cetak benda ni, kita masuk ke kampung-kampung untuk penjelasan kepada orang ramai. Syarat kita yang ketujuh. Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa. Tengah kita semaya, kita tak boleh cakap. Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa. Maka batas semayanya dengan berkata-kata 2 huruf. Sama ada memberi faham perkataannya atau tiada. Jadi dalam kitab kita ni, Tuan Mu'alif kata, batas maya kalau kita kecek 2 huruf. Faham ke tak faham? Atau dengan 1 huruf yang memberi faham. Seperti qa ataupun ain. Kerana makna qa itu qi, bukan qa qi. Makna qi daripada perkataan wiqayah. Qi makna jaga. Qu anfusakum. Qi wiqayah maknanya penjagaan. Dan i itu daripada perkataan wi'ayah. Wi'ayah makna kesedaran. Jadi kalau untuk fiqh i atau 1 huruf yang bermad yang panjang. Kerana mad itu ada kalanya alif atau waw atau ya. Maka jadi 2 huruf juga. Maka batas sembahyangnya dengan yang demikian itu.
Jadi syarat yang keduanya, tak boleh berkata-kata dalam kita semaya. Semua kita semaya tak boleh kecek. Lama boleh lagi royak ke saya. Bisik dengan saya ke tengah semaya, jawab telefon ke. Orang telefon, hello, boleh royak tengah semaya. Jangan main. Jangan buat lagi tu dah. Syarat yang ke-8, meninggalkan menebihkan rukun fi'li. Syarat yang ke-8, jangan tambah rukun fi'li. Apa makna rukun fi'li? Rukun dari segi perbuatan. Dengan sengajanya. Maka jika ia sujud 3 kali. Atau rokok 2 kali. Seperti ia sujud di atas umpama sesuatu yang tajam. Ia sujud atas benda tajam. Maka diangkat dahinya. Maka sujud pula. Nascaya menambahi sujud. Mana kita sujud? Tajam. Kita angkat. Sujud kali lagi. Sudah jadi 2 kali sujud. Batas maya. Kalau tajam juga, jangan sujud. Jangan angkat. Esok kau tu sok atas sana. Sebab tidak tajam. Kita sujud atas batu. Pasal tu jangan sujud gargah. Kena batu tajam luka kepala kita. Sujud kau. Maka diangkat dahinya, maka disujud pula, nascaya menambahi sujud. Jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun, batal semaya, maka dinamakan menambahi rukun fi'li. Rukun fi'li, dalam semaya ada berapa rukun? Rukun fi'li dengan rukun qauli. Qauli itu bacaan kita. Subhanallah, Al-Fatihah, surah-surah itu dia panggil rukun qauli. Ini dia panggil rukun fi'li. Maka batas sembahyangnya dengan dia. Batas sembahyang dengan dia. Dan demikianlah wajib meninggalkan perbuatan yang bukan dari jenis sembahyang. Wajib kita tinggal perbuatan yang bukan dari jenis sembahyang. Seperti memukul 3 kali pukul. Kita tak buat 3 kali. Pukul 3 kali. Atau melangkah 3 kali langkah berturut-turut. Mana kita nak pergi depan itu, kita jalan 3 kali, 3 langkah. Lompat selalu. Jadi kita kena jalan berapa? 2 langkah ya. Selangkah 1, 2, berhenti. Baca sikit, baru langkah pula yang kedua. Berhenti, langkah pula. Baru sampai ke saf kita nak pergi depan. Tapi kalau kita jalan lalu langkah 1, 2, 3 terus, batas maya menurut kita gitu. Atau lain daripadanya. Atau satu langkah yang keji. Lagu mana langkah yang keji ni? Kita ya lambat siapa ni, 1 langkah 2 langkah berhenti. 1 langkah dia pun pakai lompat lalu. Lompat gitu. Itu dipanggil langkah yang keji. Batas saya. Walaupun satu, tapi dia lompat saya jadi. Seperti melompat ya, maka batas sembahyang dengan dia. Jadi orang kita ni jangan gerak banyak. Jangan ada jalan banyak, jangan gerak banyak. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit, jikalau banyak sekalipun. Dimaafkan perbuatan yang sedikit, jikalau banyak sekalipun. Seperti menggerakkan anak jarinya membela tasbih. Mana kalau kita maya nak tasbih, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Jadi gerak anak jari kerana bila tasbih. Atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya. Mana kalau kita kata doa ni, ketik nyamuk ini, macam mana kita nak garu? Tok tangan sini, garu dengan anak jari so ya. Kering garu sini. Pak ibu tangan dia, tapak tangan dia jangan gerak. Tapak tangan dia jangan gerak. Jadi kalau panggil tangan, orang panggil gerak semua. Dia letak tangan dia sini, garu dengan ujung jari dia. Garu dah lama mana pun, dalam kitab ni kata tak apa. Tidak batal. Tiada batas sembahyang dengan dia. Itu kita dari segi mazhab kita pasal apa? Tak boleh lebih 3 langkah. Kenapa dia nak 3 langkah tak lebih? Pasal dia balik kepada lurah. Jamak perkataan jamak ni banyak ni tak dengan 3. Perkataan jamak dia mula dengan 3. Walaupun ada sebahagian kata 2 ya jamak ni. Dia kata tak. Mufrad, tasniyah, jamak. Jadi pasal tu 3 ni dikira banyak. Pasal tu dalam mazhab Syafi'i banyak benda pakai 3 ya.
Nak basuh rambut, kurang-kurangnya 3 orang rambut. Nak tahallul, sebenarnya 3 orang rambut. Gugur tahallul. Jadi banyak istilah 3-3 dalam mazhab Syafi'i. Pasal tu dia kata, gerak 3 kali, batal sembahyang. Dari segi etika sembahyang. Dari segi adat orang sembahyang, mazhab Syafi'i lah di antara mazhab yang ketat dan berdisiplin sembahyang. Kalau boleh orang lainnya jalan main-main nak pergi tepi tu. Orang biasa pergi Mekah ke mana, tengok dalam masjid haram. Kalau sini Kotia tu, biasa ya dia nyok pakai gitu, pakai duduk tepi. Tak ada main 1 2 3 1 2 3 dia. Pakai nyok gitu tepi tadi. Pasal mazhab dia tak main 3 ni. Bila yang 3 1 2 3 tak ada. Dia ikut uruf. Mana uruf? Uruf ni tengok pada pandangnya orang. Pandangnya orang tengok. Kalau orang tengok dia ni gerak banyak. Walaupun dia duduk cokoh dia tak jalan. Tapi bergerak banyak. Uruf kata orang lagu ni bukan sembahyang. Orang tengok dia ni, orang tak tahu dia sembahyang. Maka batal sembahyang dia. Tak ada sedak ahli dia. Tak, tapi ahli mazhab Syafi'i ini lebih baik, lebih beretika dan lebih disiplin dari si sembahyang. Orang tak gerak. Dia pasal tu ulama-ulama Hanabilah Hambali. Dia kata aku puji orang mazhab Syafi'i dalam bab sembahyang. Puji buat orang sembahyang. Aku tengok kamu tak gerak. Bukan saya kata tak gerak nak buat kita ni. Kalau salah rongok depan sah, tak naik. Mungkin dia ngaji tak boleh gerak. Gerak perkara dia situ. Oh ni orang panggil selebih gerak dah ni. Selebih diam dia panggil. Oh buat diam. Betul tak betul? Pergi tengok di mana-mana tempat balas sah kau suruh. Kalau ada konsul depan, tak naik. Pakai rongok situ. Orang Rasulullah ni pula, nak kesok mari pun takut gerak juga. Akhirnya konsul situ. Tak boleh kata tu. Jangan kita siapa tak gerak, siapa tak boleh gerak. Nah. Jadi orang mazhab lain, dia buka doa. Cara nak batal dia bukan 1, 2, 3. Cara nak batal dia kembali pada uruf. Orang tengok dia ni, Allah gerak kuat ni, tak sembahyang ni, batal sembahyang ni. Buat kita tak, dia 1, 2, 3 batal. 1, 2, 3 batal. Mana main bila kita. Itulah orang kita satu menjadi satu kesalahan buat kita pula. Siapa tak buat sikit abuk ni. Orang raya naik. Betul tak? Naik depan tu. Betul apa ni? Penuh sah kosong. Tak naik. Tak naik. Jaga benar. Kalau orang naik segi tak lebar dah tu. Orang yang boleh naik betul sah depan ni. Tengah maya kosong ni. Tak naik. Kalau selalu si email batal wudu. Naik kedua belakang dia. Tahu lagu mana cerita. Naik kawan. Si email kalau dia batal wudu. Dia kena tubik daripada maya. Bila tubik. Orang belakang dia tu kena naik. Pasal itulah Nabi biarah ada. Liyaliyani minkum ulil ahlam. Nabi kata. Hak duduk belakang aku ni, kena orang hak cerdik. Jangan budak-budak, jangan orang tua duduk tak usi buka satu, biar orang cerdik belakang tu imam. Supalah imam kita ni, jangan suruh orang-orang tak pandai. Dia hak mana pandai, sikit duduk belakang. Kalau emergency case, tu imam batal wudu, dia kena tubik daripada sembahyang. Orang belakang boleh naik, ganti jadi si imam, cukup ke rakaat balik. Sudah sembahyang. Jangan kata, lama tu imam kata, apa batal sembahyang ni? Tu. Tak mula, ada. Dia yang tubik. Dia royak, dia tubik, dia kata saya batal wuduk, dia royak kau belakang dia tu, naik. Jadi orang belakang automatik, dia panggil rebas pay. Pasal tu belakang tu imam ni, dia panggil rebas pay. Rebas kedua, orang ni kena tunggu belakang. Nabi lagi, Nabi kata, hak duduk belakang aku ni ulil ahlam. Orang hak sidik-sidik, awak baik, duduk saya belakang. Faham tak? Jadi masalah gerak, masalah dia ni, mazhab kita Syafi'i ni baik, kaedah dia bakalnya 1 2 1 2. 1 2 3 batal. Bas. Ni yang tak nak faham. Lagu nak mazhab batal gerak 1 2. Tak batal 3 batal. Mazhab lain balik pada uruf. Dan yang ke-9, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya dalam sembahyang. Apa kena-mena puasa dengan sembahyang ni pula? Jangan buat benda yang batal puasa dalam sembahyang. Seperti makan dan minum. Jadi kita nak pergi sembahyang, bawa coklat dalam poket. Tu imam baca panjang, lambat tu imam ni, perak buka bui. Boleh? Tak boleh. Dan memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Tengok kita duduk dalam mulut, boboh benda-benda dalam mulut. Tak boleh. Seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin keduanya. Oh, dalam sumak dalam hidung. Tengok duduk mayang orang hidung. Kau masuk kapal-kapal dalam hidung.
Batal. Dia membatalkan sembahyang, batal juga. Apa ni? Batalkan puasa, tak boleh. Dan jikalau dengan digagahi, apa nak digagahi? Dipaksa. Dia atas perbuatan yang demikian itu sekalipun, batal juga sembahyang. Kerana apa? Kerana nadir. Apa makna nadir? Nadir mana jarang. Jarang berlaku, dia demikian itu. Orang tengah sembahyang siapa dia? Kat nak pergi pasar tu, tumbak. Tali kau wayar dalam hidung. Dia sendiri hidup. Benda tu nadir, benda ni jarang berlaku. Dan dua gerak atau dua langkah sedikit namanya pada uruf, dia ada batal sembahyang dengan dia. Jadi orang kitanya, bagi kita dalam mazhab kita Syafi'i, dua gerak itu tiada batal, tiga gerak batal. Apa makna uruf? Uruf makna apa? Tanda boleh. Uruf maknanya segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat. Uruf ni sesuatu yang dikenali dalam masyarakat kita. Dan telah menjadi kebiasaan ataupun tradisi. Tradisi masyarakat kitanya, bila dia tengok lagu ni, dia kata orang ni tak sembahyang. Baik itu bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam meninggalkan perbuatan tertentu. Itu makna uruf. Pasal tu dia panggil dalam satu kaedah usul fiqh, dia panggil al-adah muhakkamah. Adat itu satu benda yang kuat dalam kaedah usul. Contoh dalam kitab kita ni. Dalam kitab-kitab kita macam Fathul Qarib dan sebagainya, dia contoh. Dia kata tidak sah jadi wali mana-mana orang yang jalan kedah tak pakai piyah. La tuqbalu syahadatu man yamshi fil aswaq maksyuf ar-ras. Tidak boleh diterima saksi orang-orang yang jalan di pasar-pasar, di kedai-kedai, tak tutup kepala. Orang lelaki-lelaki ni, orang perempuan, tak tutup kepala. Bukan sangat saksi, kena miyak lagi. Tak? Itu dari segi uruf masyarakat masa tu. Uruf masyarakat masa tu. Orang yang tak pakai piyah ni, orang yang tak pakai serban ni, sama ada dia ni hamba, mawali, ataupun orang-orang fasik, ataupun al-zimmah. Al-zimmah ni mana orang kafir yang duduk di bawah pemerintah Islam. Orang Islam, dia akan ada piyah dia, ada serban dia, pakai. Jadi bila peringkat nak jatuh takzir, jatuh hukuman takzir, KJN ambil orang yang bersalah ni, dia cukup kepala semua sekali, dia lepas tengah jalan, tengah kedal, pusing dalam round dalam bandar. Orang tengok dia ni, dia kok bersalah ni, adalah kes dia kena berat. Kes yang tak terlibat dengan hudud. Kalau kes curi kat tangan, kes lain-lain, kes sebab, kes yang tidak ada undang-undang hudud, dia panggil takzir. Itu dari segi uruf, dari segi adat ni. Tapi bila mari pada zaman hadis mutaakhir ni, hak pakai piyah pergi kedai tu pelik pula. Hak tak pakai tu barulah betul. Jadi tak okey kita nak kata, nak pakai lagi pendapat yang mengatakan orang tak pakai piyah, tak pakai serban di bandar ni, tak boleh terima syahadah. Kalau lagu ni kat ramai lah orang kena tolak syahadah dia ni. Nak bini payah je kawan, nak cari tertua hak juru pakai piyah hak mun. Nak jadi saksi benda-benda lain pun, memang payah. Tapi termaktub di dalam kitab-kitab kita. Dalam kitab Fathul Qarib ada. Dia cari lagi kitab-kitab lain. Memang nas ada. Tidak diterima syahadah, saksi, orang-orang yang berjalan di pasar, tak tutup kepala. Saya mau saksi. Lo ni terbalik pula. Orang yang tutup kepala tu lah. Orang yang jadi masalah dalam masyarakat pula. Orang pakai tulis je ni. Oh, pakai piyah mari kedai pula. Pakai serban. Dia panggil terbalik. Uruf adah ni telah berubah. Pasal itulah kata kaedah fiqh dia panggil taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman. Berbezanya, bertukarnya fatwa dengan sebab berbezanya dengan masa. Benda ni berlaku di dalam adat dan takalid. Dalam adat dan takalid. Apa dalam masalah ibadat asas tak boleh nak tukar tu. 4 rakaat sembahyang tak sedap tukar. Mari lah zaman model Jepun mana pun tak boleh nak tukar. Ada 4 zuhur, 4 waktu asar, 4 isya. Ini dalam masalah adat takalid boleh. Jadi sekarang ni kita 2 gerak atau 2 langkah sedikit namanya pada uruf. Uruf ni apa dia? Pada kebiasaan, adat istiadat, tempat. Jadi uruf tempat kita sini, orang tak jalan lebih pada 2 langkah. Kalau jalan batal. Jadi kalau pergi negeri Arab, kita tengok, pasal apa orang Arab jalan? Tak ada masalah. Uruf buat dia, dia balik kepada uruf. Dia tak bila 1, 2, 3. Jadi tak batal kot payah bagi pihak buat dia. Jangan kita kata, batal belakang buat Arab ni. Buat kami je tak batal. Berat lagu ni. Jadi masalah,
benda-benda yang berlaku gini, kita kena bicara dengan baik, dengan berhati-hati, tengok balik nas-nas ulama yang kita boleh masuk, yang kita boleh kaitkan dengan isu semasa. Kalau kita baca kitab ulama tua-tua zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, kemudian kita tak boleh nak apply balik kepada masyarakat zaman sekarang ni, orang panggil ngaji benda basi. Ngaji benda beku. Pasal benda ni, masalah ni berbeza. Masalah berbeza, benda-benda isu-isu ni yang berbangkit ni akan bertambah setiap masa. Pasal itulah kaedah fiqh yang sabit, taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman. Fatwa itu akan berubah dengan berubahnya masa dalam masalah adat dan takalid, bukan dalam masalah halal dengan haram. Halal dengan haram tak boleh bakar tu, tak boleh ubah. Oh lama dia kata dulu tak apa, lepas tak ada. Riba tak ada. Sekarang ni masa ni orang pakai riba belaka. Maka kita kena ubah fatwa halal riba. La abadan. Dalam perkara yang ada nas, yang sudah ada nas dalam hadis, nas dalam Quran, perkara ini tak boleh berubah. Hari ni ada sahabat kita dari pejabat agama telefon, dia tanya, ada orang perempuan, dia ni 3 bulan sekali mari. Dia cerai dengan suami dia, bila ke habis iddah? Iddah dia bila habis? Tak boleh ke tak kita nak bila hari 3 bulan 10 hari? Salah satu turuk. Kata lain mungkin. Tak boleh nak fatwa lari bila hari. Walaupun iddah dia 3 bulan sekali. Maknanya iddah dia ni mari 3 bulan sekali. 3 kali suci, makan masa 9 bulan baru habis iddah. Panjang. Untuk lelaki dia nak nikah lain kan? Jadi kata tidak boleh berubah perkara sedemikian. Kerana al-ibrah bid-dam. Ibrahnya dengan ada dam, bukan dengan bilangan hari. 1 hari. Kalau orang tak ada haid, tak apalah. Dia balik kepada bilangan. Tapi kalau orang ada haid, dia akan tunggu haid dia. Walaupun mari lama mana pun, dia akan kira mula. Ikut masa dia ada. Pasal itulah, bila mari bulan Ramadan, orang perempuan kita ni dia kerja. Dia kata kalau dia tak puasa sekali dengan orang ramai bulan Ramadan, dia nak qada balik. Nak qada balik puasa dia sore-sore, payuh. Kerja lagi, anak lagi, habis dia lagi, macam-macam penyakit. Dia makan ubat oleh puasa. Makan ubat tak siru mari haid, sampai habis raya baru mari haid. Sah kau tak sah puasa dia? Sah. Sah puasa dia. Selagi tak mari darah, puasa dia sah. Al-ibrah bid-dam. Hak dia ambil kiranya, darah dia tu. Bukan masa dia, walaupun dia tetap 15 hari bulan, mesti mari haid. Dengan dia sebab makan ubat ni haid tak mari, dia kata kena puasa, kena tak boleh puasa juga 15. Tak. Oleh kerana dia makan ubat menyebabkan haid dia tak mari. Sehingga lepas raya, maka dia boleh terus puasa bersama dengan orang lain. Lepas raya dia berhenti makan ubat, haid mari, tak stop puasa dia. Ini masalah-masalah persoalan yang perlu kita bicarakan secara ringkasnya. Kalau nak bincang secara dalam lagi, mungkin ambil masa yang lama dan mungkin tidak sesuai dari segi tempat secara terbuka ini. Yang ada kanak-kanak dan orang tua. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri sama. Semuanya apa yang kita sebut di sini adalah merupakan satu perbincangan yang boleh diperbincangkan lagi. Bukan satu benda yang muktamad. Mana perbincangan yang boleh kita bincang lagi. Kalau dia kata Ustaz tak kena tu, buat marilah masalah kena lagu mana. Kita tanya, kita bincang. Masalah haji semua. Orang nak pergi haji, takut nak tawaf. Tak ada tawaf, tak ada sa'i. Kapal terbang dia kaki satu. Dia akan balik 5 hari lepas haji. Dia makan ubat. Boleh tawaf sa'i. Tak ada apa-apa. Tidak menjadi kesalahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Taala kata, aku tak jadi dalam agama ni masalah susah. Yang menyusahkan siapa orang tinggal kapal terbang sampai apa? Dia boleh hajah, boleh reka lagi. Lagu mana nak atur perjalanan hidup dia? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha